kasih Tan Sri Pengerusi 030500 bahagian dasar dan penyelaras rundingan FTA. Satu perkara yang saya nak tanya mengenai dengan rundingan FTA dengan Amerika Syarikat. Apakah ianya sudah hampir muktamad ataupun belum, dan apakah isu-isu yang menjadi halangan dari segi rundingan untuk muktamadkan FTA dengan Amerika Syarikat. Dan sesudah itu saya ingin bertanya pada pihak kementerian, apabila ianya sudah hampir tamat dan sudah kenal isu-isu yang kira penting, apakah pihak Kementerian Perdagangan Antarabangsa mahu melakukan engagement, mengadakan engagement dengan pertubuhan-pertubuhan NGO, stakeholders, untuk memberi reaksi terhadap mungkin isu-isu penting, kerana FTA dengan Amerika ini cukup penting, kerana Amerika ini negara gergasi, sentiasa bully negara-negara ketiga dan selalu menekan negara-negara kecil, dan kita mesti mempertahankan maruah dan kepentingan negara kita. Ini tidak harus dilupakan, jangan terlanjur nanti. Apabila dah terlanjur nanti, apabila disaing nanti, ditandatangani, susah dah nak patah balik dan nak perbetulkan. Jadi biarlah berhati-hati, sediakan payung sebelum hujan. Tan Sri Pengerusi 0700 Matrik, saya juga rasa terpanggil lah, rasa juga terganggu, conscience saya pun tersentuh mengenai dengan pembinaan Convention Center Matrik yang dibangkit oleh Ipoh Timur tadi. Saya juga tertanya-tanya, apa perlunya Matrik ni nak buat Convention Center? KLCC dah ada, Putrajaya Center dah ada, saya dah habis dah banyak dah, sehingga ada pihak tertentu hantar SMS kepada saya, Tan Sri Pengerusi, yang mereka katakan yang diperlukan sekarang ni more good public transport, not more convention center dengan izin. Ini yang diperlukan oleh rakyat. Jadi nak dibuat di Jalan Duta, harga tanah katanya 1.5 bilion dan diberi kepada Nazar sekitar 620 juta secara runding terus, dan ini menjadi tanda tanya rakyat yang kira apakah dari segi ketelusan. Ini dalam bab ini saya terpaksa bercakap mengenai dengan concern, dan ini juga boleh memberi imej yang tidak baik kepada kerajaan. Nasihat ini merupakan nasihat pada orang kampung, orang desa. Mungkin mereka tak kisah, asalkan mereka dapat subsidi baja, padi, beras, macam-macam lagi, mereka tidak kisah, asalkan mereka boleh hidup. Tetapi golongan cerdik pandai, golongan muda sekarang ni, siswa universiti yang baru keluar universiti, termasuk kaki tangan kerajaan, walaupun mereka berdiam diri, tidak berarti mereka tidak protes sedara apa yang mereka rasakan tidak betul, tidak telus, ataupun sesuatu yang difikir boleh memberi manfaat kepada kerajaan. Sebab itu berkali-kali saya mengatakan, jangan kita sekali-kali insult the intelligence of the Malaysian public, rakyat sekarang ni, terutamanya golongan muda. Jadi ni saya kira, kalau harga 1.5 bilion tanah diberi dengan 600 juta lebih, kemudian ada perbezaan, dibuat cara direct nego, kenapa tidak diberi pada GCLC, kerajaan punya kerajaan? Kalau pun nak buat, kenapa bagi pada Nazar? Jadi ini menjadi tanda tanya. Dulu tabung haji dah beli bangunan Nazar berapa ratus juta, tidak cukup lagi ke? Jadi perkara ini mesti dikaji balik. Dan Tan Sri Pengerusi, sehubungan dengan itu, Matrik ini juga mempunyai peranan penting, iaitu di mana pendapatan, strategi pendapatan jangka panjang negara kita ialah bergantung pada ekspor, dan juga pendapatan syarikat-syarikat besar Malaysia yang beroperasi di luar negara untuk membawa masuk keuntungan, iaitu dipanggil reverse investment. Jadi dalam soal itu, saya nak tanya, apakah kerajaan sendiri mempunyai strategi ekspor nasional dari segi jangka panjang, dan menubuhkan interagency committee yang bertanggungjawab menghasil dan menyelaraskan insentif mengembangkan pasaran bagi pengekspor Malaysia dan syarikat Malaysia yang menjalankan reverse investment. Ini tidak ada pilihan, sebab kita masih lagi berpaksikan pada export oriented. Jadi maka tentulah strategi ini penting dimainkan oleh Matrik, bukan nak bina convention center. Dan selain daripada itu, menggalakkan terutamanya syarikat Bumi Putra yang diberikan kontrak besar oleh kerajaan agar pasaran, agar memberanikan diri mereka meneroka pasaran luar negara dan bersaing untuk mendapat kontrak di luar negara. Ini ada hubung kait Tan Sri Pengerusi dengan 19508, iaitu promosi dan pemasaran kecil, syarikat kecil dan sederhana. Syarikat bertaraf IKS
yang berjaya mendapat kontrak dari syarikat papan utama BSKL yang beroperasi di luar negara masih menghadapi kesukaran mendapat pinjaman dari bank-bank di Malaysia, walaupun ini adalah strategi yang digalakkan oleh kerajaan untuk mencontohi strategi yang dilaksanakan oleh syarikat-syarikat besar Jepun. Oleh demikian, syarikat IKS sudah mula hilang minat, sedar atau tidak, mengikuti rombongan keluar negara yang dianjurkan oleh kerajaan dan oleh syarikat BSKL yang beroperasi di luar negara, akhirnya memberi kontrak kepada syarikat tempatan luar negara. Ini jelas menjejaskan peluang keemasan bagi menggalakkan syarikat IKS mengembangkan operasi ke luar negara. Saya berharap agar kerajaan dapat mencari penyelesaian kepada masalah syarikat IKS yang mahu menceburi diri dalam kegiatan di luar negara. Terdapat persepsi yang agensi-agensi kerajaan dan syarikat-syarikat agensi masih mengenakan syarat terlalu ketat untuk memberikan kontrak, di mana kesudahannya hanya syarikat antarabangsa yang mendapat kontrak-kontrak tersebut. Tan Sri Pengerusi, cabaran IKS tidak berhenti kepada peluang mendapat kontrak dari agensi-agensi kerajaan dan GCLC. Mereka juga menghadapi kesukaran yang sama apabila berdepan dengan institusi bank. Ini 10300, bank industri kecil dan sederhana. Inovasi dan kreativiti masih tidak nampak dipraktikkan oleh institusi bank, di mana pinjaman hanya diberikan berlandaskan kekuatan balance sheet, ditambah pula dengan permintaan cagaran yang tinggi. Masih lagi ditakut lama. Bank-bank pembangunan juga mengenakan syarat-syarat yang sama dengan bank komersial. Lantas sudah tidak ada perbezaan antara bank pembangunan dan bank komersial. Apatah lagi syarikat-syarikat IKS ni lagilah terhimpit. Saya apapun kagum dengan kesungguhan kerajaan memperkenalkan berbagai program, insentif dan juga grant dan subsidi bagi membantu khususnya syarikat IKS. Tapi harus diingat bahawa banyak syarikat IKS tidak termasuk dalam kategori yang boleh mendapat grant ataupun subsidi. Maka pinjaman banklah merupakan usaha terbaik bagi mereka untuk terus maju dan besar. Malah kalau mereka melahirkan produk-produk baru hasil daripada R&D pun mereka tidak boleh commercializekan hasil yang mereka lahirkan itu, sebab tidak ada modal untuk menjayakan meneruskan hasil kajian yang mereka usahakan. Kita tengok Kementerian Sains dan Inovasi dan Teknologi ada bagi grant untuk macam-macam aktiviti software. Saya baru jumpa dengan satu company baru di Foam Lab. Kerajaan bagi hampir 6 juta, dah ada produk tapi tak boleh nak buat hardware dan seumpamanya kerana tidak ada bank tidak bagi pinjaman. Maka terbantut jadi hasil R&D tak sampai ke mana pun. Dan ini berlaku di setengah-setengah negara di Latin America, termasuk Cuba, akibat daripada embargo Iran. Cuba terutamanya, apabila mereka menghasilkan obat-obatan yang bermutu tinggi tapi tak dapat dikomersialiskan oleh kerana kesukaran modal dan dihalang oleh Amerika Syarikat. Jadi Tan Sri Pengerusi, inilah di antara perkara yang saya harap mendapat perhatian daripada komiti. Dan ada lagi perkara-perkara lain tak dapat saya sebut, cuma tinggal lagi dalam soal bank industri kecil dan sederhana. Elok kalau saya dapat memperolehi maklumat lebih lanjut, iaitu berapa banyak dah usahawan diberi kemudahan pinjaman di bawah SME setakat ini, dan strategi masa depan. Dan mestilah ada matlamat yang jelas supaya kelahiran usahawan kecil dan sederhana ini bukan sahaja dapat membantu jurang di antara usahawan Bumi Putera dan bukan Bumi Putera, tetapi yang lebih penting ialah mengangkat kedudukan prestasi ekonomi negara dari segi jangka panjang. Tan Sri Pengerusi, sekian, terima kasih.